Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah untuk mukhtasar kitab kita kesambung perbincangan pada muka surat 419 419 di bawah tajuk zakat harta campuran. Qaul 1134 tu, Imam Syafi'i berkata, apabila jumlah kambing kedua orang tersebut sama dan mereka berdua wajib mengeluarkan zakat berupa seekor kambing, maknanya kambing ni antara 40 ekor dengan 120 lah, sebab baru seekor kambing milik bersama, maka kambing tersebut diambil dari siapa saja yang kambingnya memenuhi syarat. Ni seekor kambing yang cukup umur lah kiranya. Jadi anda tengok dalam internet tu, kalau cukup umur ni kambing ni, hok mengawal lah. Sekitar 8 bulan. Itu dah. Setengah tu kata 9 bulan, setengah ada dah kambing. Sekitar tu lah. Tapi kalau kita tengok sini, mana sama setahun lebih dia sebut. Jadi maka kambing tersebut diambil dari siapa saja daripada dua orang itu, yang mana kira-kiranya kambing itu memenuhi syarat, tidak cacat dan sebagainya. Setahun lebih. Baik, tak apalah. Kemudian jadi si pemilik kambing harus memberikan bukti kepada teman yang menjadi rakan kongsi dia berapa harga kambing tersebut. Apabila harga kambing tersebut contohnya 10 dirham, maka temannya harus memberikan kepada 5 dirham, sebab dia kira 50-50 lah. Muka pewa kambing sekali. Bila keluar zakat, campur sekali dua tu. Jadi keluar zakatnya seekor je. Jadi bila ambil kambing saing dia, maknanya saing dia saya kena bayar lah dengan nilai harga separuh tu. Katalah nilai 10 dirham, 5 dirham seorang. Tu separuh baru ni lah. Apabila dia tidak boleh memberi bukti bahawa kambing yang dia keluar tu 10 dirham ataupun dengan jumlah yang tertentu, maka temannya boleh menawar misalnya menjadi 5 dirham dengan mengajukan sumpah. Lalu temannya tersebut menyerahkan 2.5 dirham kepadanya. Jadi kalau dia tak boleh royak, jadi dia kena bersumpah lah bahawa kambing ni, ataupun teman dia tak percaya, Allah kamu ni, takut mu tak tengok molek. Dia kata dia bersumpah lah bahawa kambing ni harganya 10 dirham. Bayar 5, kalau 5 dirham, 2.5 sahaja. Dan kawan dia tak ada hak untuk tawar-menawar kalau sekiranya harga kambing tu dia tak berapa jelas. Ni sebenarnya tak semesti, cuma separuh. Nilai kambing tu dia kena separuh seorang. Buat keluar kambing seekor, berapa nilai tu, kawan dia tu kena buat tubik lah untuk separuh harga kambing tu. Maknanya 50% seorang. Itu maksud dia nya. Sebab tu bagi anak, dia tak akan timbul isu. Sebab apa? Sebab kambing yang hendak dikeluarkan seekor tu masing-masing tengok lah kambing ni. Jadi tak timbul isu. Masing-masing tahu dah harga berapa ataupun nilai dia berapa, masing-masing tengok antara partner dia tu. Sumpah juga kalau 3 orang pun, maknanya kira-kira separuh seorang. Jadi kalau 3 orang bagi 3, ambil 1/3 seorang. Jadi 1/3 seorang bayar kepada kawan tu. Ya. Peros sekali. Maksudnya peros sekali ni. Bila peros sekali, misalnya kata satu ladai, 2 orang pemiliknya. Pakat lah. Ataupun dia peros satu sadar, cuma dia belah lah. Misalnya satu tempat dia belah. Tapi kira peros sekali, boleh buat keluar zakat sekali tu. Sebab dia makan sekali, makan tempat tula. Dan dia pun rakan partner, satu syarikat misalnya. Bila nak keluar, kalau melibatkan satu ekor, jadi kayak kita bincang dia sebelum ni, masing-masing tuan dia kena tahu mana kambing dia. Cuma peros sekali. Bila nak keluar, katakanlah zakat seekor. Kalau 2 ekor mudah ambil seekor. Ni kalau seekor zakat. Katalah kambing tu 150 tu sebahagiannya milik kau ni, sebahagian milik. Tapi syarikat bersama, pera bersama. Jadi bila keluar zakat, seekor lah muka tak siapa 100
Kita ambil 120 ke bawah lah. Mana tak sampai 121. Kalau 121 kan kena 2 ekor tu. Mana 40 hingga 120 lah. Seekor. Jadi, bila keluar seekor, dia kena kos tu kena separuh seorang. Walaupun orang ni waktu keluar kambing dia pakat tengok lah berapa ni laga kambing. Jadi hak kambing dia kena ambil untuk zakat tu. Orang makna dia tidak ambil kambing dia tu kena bayar separuh daripada harga kambing tu. Itu maksud dia. Ya, gitu. Seterusnya Imam Syafi'i kata lagi, seandainya petugas zakat menzalimi mereka berdua. Lagu mana contoh menzalimi itu? Iaitu dengan cara mengambil kambing mereka atau dia ambil salah seorang daripada mereka. Berupa kambing yang sedang hamil atau kambing yang sedang menyusui atau kambing hutan. Sebab kambing hutan ni mahal harga dia. Atau 2 ekor kambing. Padahal kedua orang tersebut hanya wajib serah seekor je. Tiba-tiba ambil 2. Itu makna berlaku kezaliman. Kemudian pihak yang kambingnya telah diambil meminta bahagian kepada teman partner dia tu. Maka dia tidak boleh mengambil kecuali seharga setengah kambing yang berumur 2 atau 3 tahun. Makna kambing 2 ataupun 3 tahun. Sebab ni pun khilaf sebenarnya setengah atau setahun pun boleh. Tak apalah tu. Kita kira Imam Syafi'i sebut ni. 2 ataupun 3 tahun. Walaupun katalah petugas ambil 2 ekor. Tapi partner dia tu kena bayar untuk atas separuh daripada seekor tu ya. Sebab atas dasar tu sepatutnya. Tu. Lepas tu kita kata naya lah partner apa lagu tu. Maksudnya bila bayar zakat tu nikih yang tidak dipersetujui oleh partner dia lah. Apa yang mula dia ambil tu kita tak tahu. Kita kena tahu ke berapa ikut orang royak. Tu contohnya lah. Ni mari kutip zakat ni menipu. Padahal bila kambing tak cukup 120 seekor lah. Orang dia kata 121, 123 dia tipu. Kawan ni pun jadi betul kan. Tak apa dia. Lepas tu partner dia kata apa? Widua salah. Lepas tu partner dia kena tanggung ke tak kerugian tak? Partner dia tetap kena bayar atas nilai separuh daripada seekor tu. Boleh faham gitu. Jadi makna kos dia tanggung lihat seorang lagi tu. Apa tu? Kecuali dia kira. Itu maksud. Tapi kalau dua-dua tu kena tipu, itu lain cerita lah. Tu memang kena tanggung. Dua-dua gom belakang. Tak cerdik lah kita kata. Gitulah maksudnya. Baik, seterusnya. Begitu juga bila 2 orang tersebut, yakni A dan B. Ni 2 orang rakyat kongsi. Tidak wajib mengeluarkan seekor kambing. Tapi petugas mengambil seekor kambing dari A, maka si B tidak wajib memberikan ganti rugi berupa apapun kepada si A. 2 orang tersebut, A dan B lah, partner dia tu. Tidak wajib mengeluarkan seekor kambing. Tapi petugasnya lagi ambil seekor. Maknanya tak cukup 40 kan ni. Tak cukup 40 ekor. Kan tidak keluar zakat. Tapi macam mana petugas lagi ambil seekor daripada A. Maka B tak wajib bayar separuh kambing tu. Tak payah ganti rugi apa. Sebab tak sampai hak zakat lagi. Tak sampai haul dia tu. Nisab lah sebenarnya. Kira-kiranya nisab tak sampai nisab. Sebab tak cukup bilangan itu bab nisab. Haul ni kira setahun. Lepas ni dia akan sebutlah secara khusus. Kira haul tu, nisab dan haul ni kira lagu mana. Lepas ni dia bincang. Begitu juga apabila si A dan si B wajib menyerahkan seekor kambing. Tapi petugas mengambil dari A berupa dirham atau dinar. Dia ambil nilai, bukan ambil kambing. Maka si B tidak wajib memberikan ganti rugi kepada si A kecuali berupa setengah harga kambing. Sebabnya kawan tunya dia ambil zakat tu bukan seekor kambing. Hak kena bayarnya seekor kambing. Tapi tidak ambil seekor kambing. Tapi dia ambil dalam bentuk dirham atau dinar. Mungkin lebihlah dia ambil tu. Sebab ambil dalam bentuk duit. Nilai. Jadi si B tu tidak wajib memberikan ganti rugi kepada si A kecuali berupa setengah harga kambing. Maknanya kena kira setengah juga. Kalau kambing harga dia berapa? Mengikut uruf. Kena bayar separuh. Jadi awak ambil dirham tu. Mana jadi sikit je lah kira-kiranya. Nikih sikit lah ni. Ataupun banyak ke. Misal kata dirham sampai berapa kita kata. Sebab kalau sini kalau kita tengok dalam perbincangan nilai kami dalam konteks zaman ni 10 dirham ni. Yang sebelum ni ada sebut contoh 10 dirham. Katakanlah petugas tu ambil sampai 30 dirham. Padahal nilai untuk seekor kambing. Jadi kalau 30 dirham tu tidak seekor kambing tu banyak ekor kambing tu.
Jadi bila dituntut B bayar ganti rugi, bayarlah separuh daripada kambing. Dia tak perlu bayar 15 dirham. Dia hanya perlu bayar nilai kambing seekor tu mengikut urus berapa. 5 dirham dan dirham tu jadi dirham gitu. Jadi A tak diganti rugi, siapa suruh ambil dalam tu nilai gitu. Boleh faham tak maksud dia? Ana buat contoh sekali lagi lah supaya mudah faham. Ni kes yang terakhir di bawah ni, kira-kiranya awak keluar zakatnya seekor kambing. Tetapi petugas tidak ambil dalam bentuk asal bahan zakat tu. Tapi dia ambil nilai. Berapa nilai dia ambil? Katakanlah 20 dirham. Tak, dia nak sebut 30, kita tu 20 dirham. Sedangkan nilai kami tidak 20 dirham, murah lagi. Jadi bila ambil 50 dirham, bila dituntut daripada rakan kongsi dia bayar, rakan kongsi dia tak wajib bayar separuh daripada 20 dirham. Dia boleh ada hak dia bayarnya nilai sebenar kalau kami seekor berapa. Kalau jadi kita tengok 10 dirham, dia kata saya nak bayar dengan nilai semasa. Mana ada kami 20 dirham pada waktu itu. Contoh. Boleh, tak salah, tak dosa dia. Kalau lah ni kami paling mahal berapa? 800 riyal. Satu dinar yang kata lebih. 700. Tak? Ada kami 1000 lebih ni? Kalau mahal lah. 1000 lebih. Kita letak berapa? Cik ada. Oh, kata naik ngepin. Memang ada lagi lah. Si putih tu. Baiklah, kita tak 800 lah. Kalau 800 tu, sebenarnya masih dalam kadar dia. Mana dia kena bayar 400. Ni katakanlah 200. Dia petugas tu, ambil bayar misalnya 1000 lah. Ataupun 2000 kau. Lebih lah. Kita kau lebih. Lepas tu lagu mana? Maknanya si A tu bayar kepada petugas sampai 2000 dirham. 2000 ringgit. Si B kata partner dia, mana ada kambing 2000 tu bunyi lembu dah, tak anak lembu dah tu. Dia kata saya tak saya bayar. Apa awak lepas ambil gitu ya? Tak tanya dulu nilai seekor kambing berapa. Saya nak bayar atas nilai seekor kambing. Urus dia kata ambil paling mahal tu kata 1200 dan 900 lah. Jadi rugilah kalau tu bayar 2000. Tak apa, tak dosa dia. Apa tu? Sebab sepatutnya kalau nak nego dia kena reti. Kelalaian awak tu awak kena tanggung. Walaupun benar ni anda duk fikir bagi tadi tidak pernah sabuh lah orang pewak kambing. Dia tahu ke kambing. Tapi apa dia buat lagu tu? Apakah dia ada panggil apa? Penipuan di situ? Tak apalah, kita ambil 2000. Tahu baru lembu kawai pula lepas ni. Jadi kawai tu bayar dia 1000. Rupanya pakat dengan petugas tu. Kan banyak berlaku gitu. Tak apalah. Kawai 2000 demo. Lepas tu nanti dia bayar 1000. Lepas tu kita capul lah. Kita bagi 20 lah. Untung lah. Jadi maknanya sini nak elak penipuan. Jadi tertutup dua nak nipu tu. Gitulah. Ini rasuah lah. Ini rasuah lah tu sebenarnya hakikat rasuah lah tu. Kan rasuah ni dia bagi hutang tu. Tak seluruh ayat lah. Memang dia bagi hutang. Baik. Seterusnya kita pergi pada bab apabila seseorang meninggal dan harta dia belum dikeluarkan zakat. Lagu mana cerita pula? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, apabila seseorang meninggal dan harta dia belum dibayar zakat. Masa dia meninggal tu dia ada hutang. Lepas tu dia juga ada beri wasiat sebelum meninggal kepada orang lain. Maka yang paling didahulukan adalah bayar zakat dulu daripada harta peninggalan dia. Tu. Sebelum bayar hutang dan sebelum dilaksanakan pembahagian pesaka serta dilaksanakan wasiat dia. Kena bayar zakat dulu. Sebab apa? Sebab dia meninggal setelah cukup nisab dah haul lah. Cuma tak ada bayar, meninggal dunia. Memang kena bayar zakat. Warislah kena bayar zakat. Apabila seseorang itu meninggal, sedangkan harta dia belum sampai haul, nisab tu cukup lah. Haul tu tak cukup. Maknanya kalau nak kiranya tak wajib zakat lagi sebab dia meninggal dunia belum sampai haul. Sedangkan nisab cukup. Nisab cukup ni maknanya katakanlah 2 hari lah nak cukup setahun nak dia meninggal dunia.
Mana lepas tu? Bila lepas cukup setahun, lepas lusa ke seminggu lepas tu, orang kira harta dia cukup nisab dan haul. Jadi kemudian sebelum harta tersebut dibahagi-bahagi, ternyata haulnya sampai. Selepas dia meninggal tu, cukup haul. Maka dalam keadaan seperti ini, harta tersebut wajib dikeluarkan zakat lebih dahulu. Barulah dibagi saka atau ditunaikan wasiat dia. Sebab apa? Sebab cukup. Jadi tanggungjawab sini tanggungjawab pewaris dia. Tanggungjawab pewaris dia. Kena tunaikan zakat tu. Jadi pemungut zakat kena berurusan dengan pewaris. Dia bagi dah tak ayah. Dia bagi dah. Dia bagi dah. Sini dia kena. Ni kira tak bagi lagi. Mungkin dia mati sebelum cukup haul. Dia tunggu sebulan tu. Cukup haul. Tak bagi lagi harta masih kekal, tak bagi lagi tu maksud dia nya. Maknanya kalau bagi dah tu maknanya tak perlulah. Dia gitulah maksud dia. Tapi setengah ulama menyebutkan bahawa tak boleh bagi kecuali sesahkan dulu dia punya zakat. Ada yang kata gitu. Tapi bagi Imam Syafi'i, dia kata kalau hak sini mana apa faham daripada hak lain lah. Dia tengok tu, dia kata dia nak ayat sininya kena bayar zakat. Tak boleh duk gaduh nak bagi saka. Tak boleh duk gaduh nak tunaikan wasiat dia. Tak boleh duk gaduh nak bayar hutang dia. Kena sesahkan zakat dia dulu. Lepas tu baru bayar hutang. Dia kena bayar hutang dulu, baru bayar saka. Dia kena dahulukan hutang. Misalnya dia berwasiat untuk memberikan seekor kambing tertentu pada seorang. Maka kambing tersebut boleh diberikan kepadanya apabila zakat telah ditunaikan. Kalau zakat tak tunai, tak boleh beri. Misalnya bila bayar zakat, seekor tu, selepas tu kan nak beri pun. Sebab kalau beri dulu, jadi tak cukup. Tak cukup nisab tu, untuk haul tu. Ini bagi orang yang berpendapat. Sebab tanah kata khilaf tu, ini bagi orang yang berpendapat bahawa zakat boleh diambil daripada harta campuran. Kalau harta campuran tu, harta kongsi lah ni, termasuk harta kongsi. Kalau masing-masing kena bayar suku-suku, tu tak kena zakat lah, tak cukup lah. Gitu Kita tak ada dia berkongsi. Harta tu bercampur-campur, milik dia separuh, milik orang ni separuh. Jadi bagi ulama yang mengatakan harta campuran tu boleh dikenakan zakat, kenalah. Tapi kalau kata tak boleh, dah kalau 60 ekor, dah 30. Kalau tak boleh, maknanya jadi 30 ekor sahaja, agak 30 ekor tak kena zakat. Tapi kalau campur kena. Ada ulama kata kena campur sebab dia peras sekali, dia perakai kongsi. Boleh faham? Gitu. Dia sebenarnya bagi anak tu pendapat yang kuat. Ni nama perakai kongsi gitu. Syarikat lah. Tak ada syarikat. Mana satu syarikat. Syarikat penternakan kambing. Satu syarikat. Syarikat tu kena bayar. Orang pegawai dia tak kena. Kena. Pawah pun kena. Tadi pawah tu campur ya. Sebahagian kan ada orang lain. Tapi dia campur sekali kena zakat. Lagu mana pawah tu? Ada. Dia pawah ni, dia gini pawah ni bila lepas lahir tu baru jadi hak dia nya. Biasa pawah gitulah. Lepas ni kita bincang. Waktu diwajibkan zakat. Situ. Tak kira lah pawah orang akan kongsi ke cukup 40 tu, situ baru dia start kira. Contoh pengira awal haul dengan akhir haul tu, awal haul tu cukup. Katakanlah cukup 40 ekor. Bila cukup tu bulan ni. Hasil tu start kira. Jadi bulan ni tahun depan, berkira hari. Mana kekal di atas 40 ataupun bertambah. 40 tu kena. Itu maksud dia nya. Baik, katalah cukup 40, start 40. Lepas tu, dalam tempoh setahun tu jadi bertambah, jadi 121. Jadi bila jadi cukup 121, dia tak kira. Sebab cukup 121, dia kena situ pula, dia kena kira haul. Tu maksud pengira dia. Sebab tu bagi anak nak tengok zakat peternakan ni tak banyak sebenarnya. Sikit nak. Lepas ni dia akan sebut. Gitulah. Tapi kena ingatlah perkara ni khilaf ni. Setengah dalam mazhab lain kata tak, dia kira dalam tempoh setahun tak kira lah. Awak start pera bila? Bukan start cukup. Awak pera ini kita kata 1 hari bulan. Bulan pertama. Tak kira lah bulan berapa pun dia start pera 5 ekor. Tiba-tiba beranak lepas tu dia pergi beli pula tambah.
Tiba-tiba cukup dalam tempoh setahun tu keseluruhan. Setengah ulama kata kena dah zakat. Asal 40 ekor. Kalau hak dia nak cukup mana? Moga dia 2 bulan. Baru beranak kemarin. Tapi setengah ulama kata kira. Tapi Imam Syafi'i tak kira. Maknanya kena tanda jumlah lah tu. Imam Syafi'i kena cukup 40. 40 tu baru kira setahun. Imam Syafi'i dia kira gitu. Kalau kita pakai Imam Syafi'i tu kak, sikit je lah. Tak banyak lah. Itu. Ni khilaf lah ni. Baik. Tapi dalam mazhab Syafi'i kalau bak zakat ni ialah sikit. Sebab gelap kalau sekat ni pun, bila pakai tak kena. Alah sikit. Ni pun gitulah juga. Tak apalah satu tu. Tapi Imam Syafi'i pun sebut, saya suka kalau bui dia tu. Kalau bui tu saya lebih suka. Cuma dia nak ayat dari segi pekah ni, tapi kalau bui lagi molek dia pun suka. Dia pun ada sebut. Apabila dia meninggal sementara hartanya belum sampai haul. Sebelum wajib zakat. Kemudian sebelum harta tersebut dibahagi-bahagi, tahunnya telah sampai. Jadi maknanya harta tu tidak terusik lagi lah. Zakat kita kata sakau tak bagi lagi. Hutai dia pun tak payah, kalau ada tak guna. Tiba-tiba dalam tempoh tu cukup haul. Maka dalam keadaan seperti itu harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya terlebih dahulu. Baru setelah itu dibahagikan kepada ahli waris atau ditunaikan wasiat dia. Tapi kena ingat dalam kih ni sebenarnya kalau sepuh doktor kata saat ni lah, sebab ni termasuk dalam khilaf. Mana kalau bagi harta, kalau bagi dulu sebelum cukup haul, selepas dia mati bagi saka, tak ada lah, sebab kih harta jadi milik orang lain. Ada. Sebab tu dia khilaf lah, benda ni termasuk dalam khilaf. Sebab itulah berlaku ni anak pernah dengar sendiri ni. Bagi cepat-cepat lah, takut kena zakat dia tu. Memang ada, anak pernah dengar. Ni lah dia pakai ni. Tapi setengah ulama tak. Dia tak kira gitu. Tak masalah ke nak zakat dia bagi paling awal lebih baik. Jadi lepas tu bagi lalu. Mungkin nak zakat pun tak boleh lagi, tak cukup haul lagi. Hal tu yang dimaksudkan di sini. Tu. Jadi sebenarnya pendapat Imam Syafi'i ni sebenarnya dia bukan bermaksud nak lari daripada zakat. Dia tidak maksud gitu. Tapi kalau kita niat bagi cepat-cepat, takut kena zakat, tu tak molek niat. Tapi kalau niat suruh bagi cepat-cepat kerana saka ni bagi cepat lebih baik, kita tak kira apa zakat tu, tu tak apa. Tapi kalau niat takut kena zakat, niat takut kena zakat, tak molek niat. Dan apa sebenarnya timur pendapat ni sebenarnya. Misalnya contoh kata bila ayah kita meninggal dunia, kira-kiranya duit dia tu kiranya cukup dah untuk zakat. Dari segi nisab. Cuma haul tak cukup. Jadi kalau memanglah bila kita bagi zakat, tak ada lah harta ayah kita. Sebab tu tak kena zakat tu. Boleh ke tidak? Mana lebih baik? Kita pakai adik-adik, dia kata 2 bulan lagi harta ayah kita kena zakat, kita tunggu. Kita bayar zakat lagi baru bagi zakat. Setengah ulama kata tak boleh. Sebab itu ada menangguhkan harta pesaka. Ada setengah kata tak. Sebab apa? Sebab molek bayar zakat dulu. Setengah kata tak, zakat-zakat ni jadi ada bila cukup haul. Apa sengaja duk melambatkan tu khilaf pula. Jadi ana pergi baik tu bayar zakat lagi. Ana tu lebih timur pendapat tu masa ada ngaji tu untuk guru kita pun sebut. Kita ikut prosedur biasa lah. Dah tak cukup haul. Tak cukup lah. Bagi zakat tu lebih baik lagi situ. Gitulah. Tetapi kalau sebelum dibahagilah. Dia tengah-tengah nak bagi, tunggu waktu balik, tak balik. Capa waktu haul. Kena bayar zakat dulu. Zakat pun sikit. Ya. Misalnya ia sudah berwasiat untuk memberikan seekor kambing tertentu pada seorang. Maka kambing tersebut boleh diberikan kepadanya apabila kewajipan zakat sudah tertunai. Sebab dia isunya gini. Cukup 40 ekor. Kalau kita laksana ke wasiat dia bui seekor, jadi 39 nak bayar zakat orang tak cukup dah lah. Bayar zakat dulu. Patut seekor boleh bui pula tu. Tak ada masalah daripada 39 tu. Zakat dia, sebab zakat ni tak boleh kena cukup. Masa bui tu dia cukup 40. Ini bagi orang yang berpendapat bahawa zakat boleh diambil daripada harta campuran. Inilah hak ni kita bincang. Ni maknanya seperti produk sebut ni maknanya satu syarikat. Bila nak keluar zakat, tak kira orang ni berapa peratus, pakai semua. Itu maksudnya. Tapi bagi yang berpendapat tidak boleh, harta campuran kena kira suku-suku. Tak cukup lah. Tak payah bayar zakat ni. Sebab tak cukup.
maka kambing tersebut boleh digunakan untuk menunaikan wasiat. Sebab apa? Sebab bila bahagi jadi tak cukup. Jadi kena tunaikan wasiat sebab tak timbul dah zakat situ. Tu kalau mengikut pendapat yang kata rakyat kongsi tu bila nak keluar zakat, individu tu kena keluar zakat berdasar pada jumlah ternakan dia. Bukan capu sekali. Hak Imam sebut ni kalau capu sekali. Baik, habislah situ. Syarat ternakan yang masuk dalam hitungan zakat. Kata Imam Syafi'i, syarat ternakan yang masuk dalam hitungan zakat. Mana binatang lagu mana kita nak kira untuk mencukupkan 40 ekor tu. Kalau kambing lah. Kata Imam Syafi'i, dia kata saya tidak mampu nak menghitung jumlah pendapat para ulama yang mengatakan bahawa seseorang tidak wajib mengeluarkan zakat sebelum memiliki 40 ekor kambing di awal tahun sampai akhir tahun sudah mencapai haul dalam kepemilikannya. Ni Imam Syafi'i ni ayatnya setakat saya tahu terlalu ramai ulama yang berbab. Sebab tu anda kata bab ni khilaf. Tapi Imam Syafi'i kata walaupun khilaf pun ramailah ulama kata pengiraan untuk haul itu bila cukup 40 ekor, start situ baru kira. Mana 40 ekor tu dia kekal, bertambah tak kira. Bertambah tu tak apalah. Tapi start untuk 40 tu tengok sampai hujung tahun, habis haul masih 40 ekor, kena keluar satu ekor kambing. Katakanlah dalam tempoh setahun asalnya cukup 40, lepas tu jadi kurang, jadi mapuh ke 2-3 ekor. Tiba-tiba cukup setahun tu dalam keadaan tak cukup 40. Apa? Ki mati ni. Boleh faham maksud? Mana nombor 40 ekor tu mesti kekal sampai ke. Bertambah tak apa. Misalnya cukup 40, kita kira situ. Katakanlah jadi 150, kena sekor juga awak keluar. Sebab dia ni kalau mengikut ni. Dari Imam Syafi'i ramai berpendapat gini. Kita kata tadi formula dia kalau dalam setahun tu 121, enggak 121 dia kena kira awal tahun. Boleh faham maksud? Baik, ana ambil contoh mudah gini. Ni kita kira ni, tak kira khilaf ni. Ni Imam Syafi'i katakanlah ana ambil contohnya jalan 1 Muharram lah mudah. Contoh 1 Muharram seseorang tu ada kambing dia 40 ekor. Jadi 40 ekor tu kira cukup dah tu nisab dia. Tapi nak bayar dia kena cukup start. Dia start kira situ satu awal haul. Bila habis tahun kambing dia masih kekal 40 ekor. Bertambah tak kira. 40 ekor daripada awal haul sampai akhir maknanya dia kena keluar seekor saja. Baik katakanlah. Hak 40 ekor di awal haul, tiba-tiba habis haul kambing dia 150 ekor. Seekor juga kena buat keluar. Apa tu? Sebab hak dia kira 40 ekor tu di awal haul. Cukup haul tu siapa cukup haul. Jadi hak 150 kena kira semula lepas tu. Masuk tahun kedua, masuk 201. Mana 201 lah kita kata. Cukup 201. Kalau tidak itu pun kita kira 121 lah. Tahun kedua tu. Dia mana anak-anak kalangan mahal kan. Apabila dia back-back tu cukup 40 okey, cukup dah 40 tu. Memang seekor dah. Tapi kalau dia ada 121. Nebula dia pun ada 121 ekor. 121 pula akan cukup ahal pula setahun pula. Dia gini dia bila habis haul dia kira semua semula. Kira semua semula tapi kira semua semula tu. Kok nak seekor lagi tu 121 dia campur dengan 40 tu baru 121 jadi seekor tambah. Dia gini. Dia gini bila tahun kedua dia tengok keseluruhan. Bila tengok keseluruhan mana dia tak kira hak tadi hak kita kata 40 ekor dia tak kira dah. Supaya juga hak pertambahan dalam tempoh tu dia tak kira gitu. Dia kira untuk haul yang kedua tu dia kira start tu pada waktu berapa ekor ada. Kalau mengikut mazhab Syafi'i hak beranak misalnya beranak 2 hari nak cukup haul, 2 hari nak cukup haul, dia tetap dia kira dalam bulan untuk tahun kedua. Tahun kedua tu ada berapa keseluruhan. Misalnya kita kata bila masuk tahun kedua tengok 121 tu kira mana? Kambing daripada semua sekali. Dia kira gitu. Jadi, dalam tempoh setahun tu kekal 121. Katakanlah bertambah jadi 200. Tak, dia kena 201 kan? Jadi 200. Tetap kena 2 ekor juga. Boleh faham tak? Tetap kena 2 ekor juga. Walaupun, kalau cukup 121 pun, dia tak kira tu. Sebab dia kira masa dia kira haul tu, start nak kira haul tu, kambing dia ada 150 tapi dia kira 121.
Start 121 situ dia kira dalam tempoh setahun. Biar kambing dia bertambah sebanyak mana pun. Mana untuk 2 ekor lah. Jadi sebab tu bagi anak tengok sini, kalau mengikut pendapat Syafi'i ini, katakanlah daripada 121 start awal tahun, katakanlah kambing dia bertambah jadi 2,000 pun, tetap 2 ekor ya kena buat keluar. Tahun pertama lah. Tahun pertama bagi tahun tu. Lepas tu, masuk tahun ketiga, mai 3,000 ni, okey go, berapa tu? Berapa ekor? Jadi kira sana kira apa? Bertambah berapa? 201 siapa? 100. Tak kira nak sampai 3,000 tu. Siapa ke haul? Kira lah berapa ekor? Dah kalau 3,000 dah start daripada 2,001, 100, tambah 100 ekor. 20 ekor. Kat 30 ekor. 30 ekor. Walaupun selepas tu dalam tempoh tu bertambah banyak pun tak kira. 30 ekor tu. Itu maksud dia. Baik. Kalau kita kira pendapat setengah-setengah mazhab lain lah, dia tak kira lagi ni. Jika dari tahun tu bertambah berapa? Start awak pera kambing tu, start bila? Baik, habis zakat. Orang panggil satu musim. Masuk musim kedua. Ada berapa? Lepas tu nak keluar zakat, tengok bila habis haul tu ada berapa. Kalau ada berapa tu dia kira. Bukan kira awal tahun tu, tak kira ada berapa. Dia kira akhir tahun tu berapa terkumpul dalam setahun tu, kena keluar. Tu pengira. Kalau tu lebih banyak lah jadi. Tapi kalau mengikut dalam mazhab Syafi'i ni kan, tak kira gitu. Katakanlah haul pertama, orang panggil permulaan haul, musim pertama tu kira hari pertama lah, ke pengiraan tu, cukup dah 40 ekor. Tiba-tibanya biak, lepas tu capur dia beli hak lain lagi semua sekali sampai 3,000. Seka je waktu biak. Sebab tahun pertama. Musim kedua tu parut dia kena sikit lah. Sebab dah sebuah terkumpul banyak. Gitu. Jadi benda ni khilaf sebenarnya ni, khilaf ni. Jadi kita nak pakar mana, kalau pakar mazhab Syafi'i kan, sikit lah. Tapi kalau pakar dalam pendapat mazhab lain, lebih banyak. Tapi Imam Syafi'i kata ramai ulama berpendapat gini, supaya dia berpendapat. Dia tak boleh kira nak hitung pendapat ulama. Hak kira gini. Pengirik lagu ni. Gitulah maksudnya. Apabila di awal tahun, kambing-kambing tersebut kurang dari 40 ekor. Awal tahun. Masa dia pera kambing, awal tahun tu tak sampai 40 ekor. Kemudian berkembang menjadi 40 ekor. Maka belum wajib zakat sebelum mencapai haul. Tak wajib zakat lah. Sebab apa? Sebab pada permulaan haul tu dia tak cukup 40 ekor. Cuma dalam tempoh haul tu memang cukup lah. 40 tak kira gitu. Baik. Dihitung dari hari di mana kambing tersebut genap 40. Jadi kalau nak kira haulnya cukup 40 ekor, hasil tu baru start kira. Tak kira start pera bila? Start cukup tu kira. Tu maksudnya. Demikian juga apabila kambing-kambing tersebut kurang dari 40 ekor, kemudian kambing-kambing tersebut ditambah, dia beli kambing lain, dicapur kambing lain sehingga berjumlah 40 ekor, maka belum wajib dizakati sebelum mencapai haul genap setahun, dimulai dari hari di mana kambing-kambing itu hak dicampur tu jadi 40 ekor. Start cukup tu baru kira mula. Baru kira start haul. Adapun kambing-kambing tambahan tersebut dianggap sebagai harta keuntungan yang hanya wajib dizakati bila capai haul. Jadi kalau beranak banyak, hal tu kira harta tambahan. Tak boleh nak kira sebagai nisab untuk mencukupkan haul tu. Jadi maknanya bila contohnya, anda ambil contoh gini, kambing biasa 40 ekor. Jadi tiba-tiba berapa kita kata? 23 bulan lepas tu nyapak beranak sampai cukup 40. Start situ, start 40 tu baru kira. Baru kira haul. Kena tanda lah. Kena tanda. Boleh kekal kada angka 40 sampai habis haul. Kalau kekal kena. Walaupun bertambah sampai 80 ekor lebih, berat tu dikira harta bonus lagi. Gitu. Tu mengikut mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab lain kan, bila sampai dalam setahun, tak kira lah bermula pera seekor, tiba-tiba habis haul tu 121. Kena 2 ekor dah lah. Kena 2 ekor dah lah. Tapi kalau mazhab Syafi'i, mula-mula pera seekor, tiba berkembang. Contoh lepas 8 bulan cukup 40. Hasil tu baru tak kira haul. Tu dalam mazhab Syafi'i. Itu maksud dia. Boleh faham? Gitu. Seterusnya, Imam Syafi'i kata lagi, bila seseorang menambah kambing-kambingnya dengan kambing lain, maka kambing tambahan tersebut dizakati berdasar kepada haul kambing tambahan tersebut.
Makna bila dia tambah tu cukup ada 40 hari. Kalau cukup start kira situ. Nampak tu? Tidak disatukan dengan kambing-kambingnya yang sudah ada sejak awal. Tak boleh. Tak boleh gitu. Maksudnya begini. Jadi nak kira haul ni, dia kira sani lah. Kaedah sani juga sebenarnya. Kita pera kambing. Ni kira-kira nyasarnya tak cukup haul. Tak cukup nisak. Kita pera kambing. Cukup nisak. Cukup nisak ni mana 40 ekor. Kira nisak untuk zakat lah. Tetapi nak bayar zakat kena cukup setahun pula. Baik, sekarang ni asalnya kita kata nisak tak cukup. Nisak tak cukup lah. Bila tambah dengan kambing lain, jadi cukup. Bila cukup tu? Kalau ikut dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i kata, tak cukup tu baru kira haul. Itu maksud dia. Baik, satu kes lagi. Dia cukup dah nisak. Maknanya berapa kita? 50 ekor dia pera. Makna 50 ekor sudah melebihi 40. Makna kira dah tu. Jadi kalau kambing lain masuk lagi pun tak kira dah tu. Kira 50 tadi atas 40 ekor daripada 50 tu ya. Katakanlah dia kambing dia ada 50 ekor. Maknanya 50 ekor tu kira sudah lebih lah sebab dia 40 ekor. Wak mari 1000 lagi kambing lain. Dalam haul yang sama tak kira tu. Tu kena kira musim kedua pula. Musim kedua pula. Boleh faham tak? Ada formula tak dia juga lah sebenarnya. Itu maksud dia. Mana tak boleh kira bersama. Tidak boleh disatukan dengan kambing-kambing yang sudah ada sejak awal. Iaitu tidak perlu membayar zakat berdasar kepada kambing-kambing tambahan tersebut dengan haul kambing-kambing yang telah ia miliki sebelumnya. Tak boleh. Tu kira-kira tidak kira zakat sebab tak cukup haul. Jadi kalau nak kira tu kena kira musim kedua. Musim kedua. Kira semula. Itu. Akan tetapi ia mengeluarkan zakat kambing-kambing tersebut dengan haul masing-masing. Ni gini pula. Katakanlah kambing dia cukup dah nisab. Katakanlah nisab tu dia kira bulan ni. Mana pada bulan ni tu kambing dia cukup 40 ekor. Mana start kira lah. Setelah 3 bulan pera, tambah pula kambing lain. Enggak kambing lain tu, tambah tu 60 ekor. Nak kira lagu mana? Suku-suku tu. Kambing 60 ekor tambah lagi, nisab dia start hari dia tambah tu. Tak mesti haul dia tak sama dengan mula-mula ni. Haul dia lebih lewat lah. 3 bulan lebih lewat. Hak ni, katakanlah hak ni, bulan 10 cukup dah haul. Hak baru tambah tadi, 3 bulan lepas tu baru cukup pula. Tadi sama sekali. Sebab hak tambah tu cukup nisab pula. Jadi bila cukup nisab, pengiraan haul berlaku terus di situ. Boleh faham ada maksud dia? Kau perlu tulis. Boleh faham Anasar tu ringkas ya. Kena ingat hak tambah tu jadi tambah adalah jumlah yang kena zakat pula. Jadi dia kira haul suku tu. Haul barulah. Tak boleh nak campur dengan haul tadi. Tak boleh. Gitu maksud dia. Jadi hak haul hak mula-mula tu dia kira suku. Jadi hak tambah kambing lepas tu yang cukup juga nisab tu dia kira haul suku. Itu maksud dia. Boleh kalau tak tahu ni susah juga tu bila petugas bagi zakat. Ni bila ni amat-amat tapi tak ada catatan. Pening kepala lah lagu tu. Hak tu tak boleh tu. Sebab tu orang nak pera tu menjadi fardu kifayah dia kena reti juga. Sekurang-kurangnya reti cara tu tanda hak tu. Lepas tu nak kira jumlah berapa tu wikon tapi tanda tak bila hak tu reti, mesti reti. Baik. Gitulah maksud dia. Maknanya kena keluar zakat mengikut haul masing-masing. Jangan campur haul tu. Boleh faham lah tu. Dia tak tengok masalah kalau hak tambah tu 30 ekor, tak tengok masalah hak tu. Muka tak cukup nisab. Tak boleh nak kira haul muka 30. Dan juga tak boleh nak campur. Kecuali kalau hak asal pun tak cukup, bila tambah jadi cukup. Tak cukup tu lah kira haulnya. Demikian juga tambahan atau keuntungan dari emas, perdagangan dan wang tidak boleh disatukan antara yang satu dengan yang lain. Dan haul yang satu tidak disatukan dengan haul yang supaya tadi juga kaedah. Supaya tadi juga. Kaedah sama. Kita kena tahu kalau jenis pesen emas berapa nisab dia. Kena tahulah. Tapi pengiraan haul sama sahaja. Gitu. Baik, kita pergi pula seterusnya. Saya ambil satu tajuk lagi lah. Ni bab umur kambing yang boleh diserahkan sebagai zakat. Ni pun khilaf juga. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia kira setahun lah. Dia kira setahun.
Di sini hak cabut gigi tu setahun lebih tak? Kau 2 tahun? 2 tahun lu. 2 tahun tak? Kalau kambing apa? Anak pun tak berapa tahuan. Sebab anak Lembu ada rasa 2 tahun. lembu 2 tahun tak? Lembu 2 tahun. Cabut gigi dia 2 tahun je. Dia cukup umur lah. Cukup umur lah. Cuma kambing ni, setengah ulama kata dia mula mengawal bila. Dia kata kalau mengawal bila, ni tengok dari internet pagi tadi, dia kata sekitar 8 bulan. Kambing kan dari 3 9 bulan apa ada? tahun. Kalau bing 9 bulan. 9 bulan. Mana kalau kambing setahun, sebab ada buat situ dia sebut 8 bulan hingga 12 bulan. Untuk kambing. Setahun lah kita kira. Kalau bing dia Mana dia lebih cepat ni? Lebih cepat. Dia memang dia tak sama domba dia tu betul lah. 9 bulan hingga 8 rasanya tu tempoh dia mengawal mula-mula lah. Kalau kambing 8 hingga 12 bulan. Ada disebut, anda cek dalam internet lah. Kebiasaan. Sebab dia tak sama juga tu. Baik, tak apalah kita tengok sini. Daripada Mas'ad. Bukan masuk Mas'ad. Dia ni saudara Bani Adi. Dia kata, pernah datang kepadaku 2 orang laki-laki. Dan mereka berkata, 2 laki-laki ni Amir lah. Dia kata sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kami untuk menarik zakat dari harta manusia. Maka aku serahkan kepada mereka seekor kambing bunting. Bunting. Maknanya lebih pada mengawal. Bunting ni. Ngandung lah. Kambing hak ngandung, hak bunting hak terbaik di antara kambing-kambing hak aku miliki. Tapi mereka mengembalikan kambing tersebut kepadaku sambil berkata, Ni zakat ni seekor ni. Zakat hak seekor kambing. Mana 40 hingga 120 ekor. Jadi seekor kambing lah. Jadi bila dia hantar balik, kita saya ambil hak bunting, hak sudah hamil tu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk memungut kambing bunting. Sebab ni kira paling berharga. Dia sebenarnya kalau kita baca dalam buku lah, dia pak kita begitu. Dia untung lah. Sebab tu pernah lah Tuk Ana beli. Dia pergi beli kambing bunting dah. Tetapi tuan dia jual sebuah kambing tak bunting. Untunglah dia. Duduk sebulan beranak. Tu sebab tu dia mahal. Dia tak suka kambing bunting ni. Harga dia. Berapa? Dia jadi 2 ekor lepas pada tu. Capur dengan mak dia tu. Biasanya kambing bunting ni orang mahal lah. Sebab dia perga tu anak tu. Baik, lalu sebagai ganti aku berikan kepada mereka seekor kambing yang pertengahan di antara kambing-kambing aku yang aku miliki. Mereka pun mahu menerima. Mana cukup umur lah. Tapi hak biasa, tidak bunting. Kita kata setahun lah. Setahun. Tapi dalam tu kalau dia kata kalau kambing 8 hingga 12 bulan. Setahun lah kita tu. Dia pun terima. Jadi maknanya seperti kita bincang sebelum, tak boleh ambil hak berkualiti, ambil sederhana. Baik, seterusnya, apabila petugas zakat mendapatkan seseorang mempunyai ternak kambing, lalu dia menghitung zakat kambing-kambing tersebut, tapi pemilik kambing mengatakan bahawa sebahagian kambing tersebut merupakan titipan orang. Ia hanya menjaga. Ni kambing orang, saya tolong jaga ni. Dia kata banyak-banyak kambing ni bukan saya semua ni. Setengahnya hak orang. Dan kambing tu bukan milik saya. Saya tolong jaga. Dia bayar upah saya jaga. Atau kambing-kambing tersebut merupakan kambing yang sesat, yang kemudian dia pelihara. Maknanya 5 ekor ni kambing tak tahu mari mana. Semua saya jagalah. Tak tahu milik siapa. Siapakah hari ni tak ada orang tuntut. Dia kata gitu. Atau sebahagian atau seluruh kambing tersebut merupakan kambing dagangan yang belum sampai haul. Maka petugas tidak boleh memungut zakat sedikit pun daripada kambing itu. Dah kalau 1000 pun dah tak cukup haul. Ataupun 40 ekor pun tak tahu, setengah tu tak tahu kambing siapa. Ataupun daripada 40 ekor tu sebahagiannya kambing dia ambil upah perol. Tak boleh keluar zakat bagi lagu ni. Kenapa tu? Tak boleh bayar zakat. Sebab apa? Bukan pemilik dia tu. Walaupun cukup pun. Kecuali hak kongsi tadi lain. Hak kongsi tadi lain. Baik, tapi jika petugas khawatir, bimbang bahawa orang tersebut kecek pelawak, bohong, maka dia boleh meminta orang tersebut bersumpah atas nama Allah. Apabila si pemilik kambing tersebut bersumpah, maka kena percayalah. Biar dia nipu suah Tuhan lah tu. Kena terima lah. Dia bersumpah. Dia kata 60 ekor kambing ni hak sayanya 30 je. 30 ekor lagi hak tak tahu siapa. Mari duk saing dengan kambing saya, dia kata. Ataupun 30 ekor tu hak saya upah perol ya. Bukan kambing saya.
Ataupun tak cukup umur, tak cukup lagi setahun ni, baru 5 bulan baru. Nampak besar ni, pesen dia. Oh, padahal dia menipu. Dia bersumpah, kena pakai sumpah dia. Dia dosa lah kalau dia tipu. Gitu. Apabila kemudian ada 2 orang lelaki-lelaki yang bersaksi bahawa orang tersebut ternyata memiliki 100 ekor kambing dan dia memiliki 100 ekor kambing lebih dari setahun. Ada 2 orang bersaksi. Maka persaksian 2 orang tersebut belum boleh diterima sebelum mereka bersaksi menunjukkan kambing-kambing dimaksudkan. Semata-mata bersumpah tak boleh sebab ini melibatkan hak orang. Semata-mata sebab bersumpah ni, kalau orang lain ni tak takut mana pun bersumpah tu. Dia nak bukti lain. Kalau tak boleh tunjuk bukti lain, tak boleh. Hak tadi bersumpah diterima tu, hak tu yang milik. Saya bersumpah, dia pelawak tu. Syekh kata, sebenarnya kambing dia cukup dah tu, haur tu. Dia buat lolak tu. Tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Kecuali dia ada bukti. Saksi sekapung kata. Ataupun 7-8 orang. Dalam jumlah yang suka nak bohong. Tu. Seterusnya, apabila kedua saksi tersebut boleh melakukan hal itu, mana ada saksi lain, ada bukti lengkap, maka harus dipungut zakat daripada kambing tersebut. Jadi bukti, maknanya hak ni kena kira-kira urusan mahkamah lah ni. Tapi apabila kedua saksi tersebut tidak boleh mengemukakan sumpah saja, tak ada bukti sokongan hal lain, mereka berdua mengatakan, kami boleh menunjuk sebahagian kambing-kambing tersebut dan sebahagian tidak kami kenal. Kami boleh wayak, ni kambing dia kami, tapi hak lain-lain kami tak tahu. Dalam keadaan seperti ini, apabila kambing-kambing yang ditentukan tersebut merupakan kambing yang wajib zakat, maknanya sudah cukup syarat lah 40 ekor lebih untuk rang pertama, maka harus dikeluarkan zakat pada kambing tersebut. Maknanya 2 orang saksi ni dia bersumpah dia rayak ni kambing dia. Tetapi kena ingat, kalau tuan dia nafi, tak jadi kot. Dok dia kata bohong, bukan kami. Dia malah tahu, saya pegang kami, saya tahu. Sebab tu kes ni payah lah sebenarnya. Dah kalau tuan dia nafi, nak kata kan. Patut bukti tu kuat setara mana? Bukti tu. Dia pergi mahkamah dulu. Tapi kalau mahkamah tengok kuat bukti tu boleh diterima pakai, diterima lah. Ini melibatkan kajian lah. Duk bala halal kandai tak dia ni. Tapi jika kambing-kambing tersebut belum mencapai syarat wajib zakat, tak keluar zakat juga, tak boleh juga. Walaupun boleh rayak pun. Saksi kata ni ada syarat, tapi tak cukup haur. Tak boleh juga. Atau tak cukup syarat, cacat ke kambing tu. Cacat yang nyata cacat dia. Kerana boleh jadi yang mempunyai kambing-kambing tertentu, kemudian ketika petugas datang, dia menambah dengan kambing-kambing lain yang belum mencapai haul, maka kambing-kambing tersebut tak termasuk dalam kambing yang wajib zakat, tak payah keluar juga. Jadi gapo dia nak sebenarnya? Nak pasti. Nak kepastian. Jadi dalam milik harta orang ni, dia tak pakai saksi semata-mata. Sebab saksi ni boleh pakai. Tak boleh. Dia kena bukti lain. Awak kata kambing dia. Enggak, kambing dia tidak ada cok, dia tidak ada tanda di telinga. Nak cek lagi mana? Cuba ya. Saya cek muka kambing dia kata. Dia tak pakai sikit abuk tu. Tak boleh pakai. Kemudian waktu diwajibkan zakat ni kita bincang minggu depan lah, insya-Allah. Ni waktu diwajibkan zakat. Bila? Tak apalah, ni kita bincang minggu depan. Sebab anak pun kira-kira kita kalau boleh. Sebab dia ni banyak lagi ni. Dia habis bak zakat pada muka surat 532. Tak siapa ada 100 tu. 532. 100 lagi. 23. Baru 22. 422 ke 5. Mana 100 lagi lah. 100 lagi. Ana duk ingat duk fikir tadi, nak baca 6 muka surat sebab kita pun kita biar kita tahu secara umum tak apa nampak. Mungkin kita tak libat bawa kambing. Orang nak itu dia pergi jumpa mayat pula. Tapi nak ambil ilmu muka ni rukun ni, tetap rukun nak tahulah juga. Nah. Molek juga ana sendiri pun tak bawa kambing. Tak bertugas dalam bab zakat pun. Sahabat ana bertugas dalam bab zakat, bila ditukar unit zakat ke ngaji pula. Sebab tu dia bui tak lemak, kada hantar Kuala Lumpur ngaji bab zakat pula. Apa tu? Sebab ngaji tu ngajilah. Tapi dari segi praktikal tu di lapangan tu tak pernah berlaku pun. Tapi molek kita tahulah secara umum. Jadi kalau kita boleh baca 6 muka surat, ana cubalah kalau sempat selepas ni, kira dah. Supaya kita boleh buat target. Sebab 2 jilid lagi ni. Nombor 3 jilid dah. Tu rekah dah tu. Mukhtasar.
Memang. Dan dia dibayar tu. Amir dibayar. Memang kajak bayar. Dulu daripada zaman Nabi dulu pun. Cuma dia tak boleh terima hadiah je. Daripada orang pun zakat dia tak boleh. Nabi tak pernah. Takut jadi macam-macam lah. Rasulullah banyak kau lah. Tu. Saddu zar. Nak tutup selalu. Takut ada ruang. Baik. Jadi minggu depan kita bincang waktu diwajibkan zakat. Kau tanyalah. Maknanya pengirat hal tu bila cukup jumlah tu. Situ start kiranya. Dan waktu bulan ni bulan Islam lah. Bulan Qamari, bukan Syamsi. Jadi patut nak kira lagu sebab bulan ni pun ada kadar 29, 30. Tengoklah. Biar kita boleh tahu tu. Kira lah. Makna bulan terakhir tu kalau 29, 29 lah. Kalau bulan terakhir tu 30, 30 lah. Sekat tu ya. Tak ada 31 bulan Islam ni. Gitu.